Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Hanafi daripada HR Badminton Academy. Malam ni tajuk yang kita akan bahaskan adalah apa yang atlet perlu lakukan semasa PKP. Okey, yang pertamanya kita kena memahami dahululah semasa PKP ni apa yang kita boleh lakukan dan apa yang tidak boleh lakukan. Dalam pengetahuan saya lah, kalau ikutnya dalam kita boleh bermain sukan yang tidak ada sentuhan fizikal, tapi tidak melebihi 10 orang dalam satu tempat. Okey, kalau ikutnya kesan pada yang aktif ataupun atlet ni adalah kesan pertama adalah kita punya tempat gelanggang, secara mudahnya gelanggang. So benda tu akan memberi kesan pada prestasi dan performa kita lah, sebab kita training ni sebenarnya orang kata adalah proses untuk mengubah tabiat kita lah daripada satu keadaan ke satu keadaan. Jadi bila berlakunya keadaan yang sekarang ni, dia agak orang panggil apa ni, melambatkan proses. So apa yang boleh kita lakukan supaya kita dapat membantu dalam membantu prestasi kita ketika dalam PKP ni. Objektif yang pertama adalah kita orang cakap paling penting adalah paling minimal semasa PKP ni. Mana sebelum start PKP, hari last sebelum start PKP tu, dan sehingga habis kita dapat maintainkan kita punya fitness lah. Sebab fitness atau fizikal kita sebenarnya kalau dalam orang cakap lebih pada 14 hari ataupun lebih pada 14 hari kita tak buat apa-apa, maksud kita tak buat kerja rumah, kita tak buat kemah-kemah ke, kita tak buat apa aktiviti yang meletihkan lah. So jika kita biarkan 14 hari berturut-turut, dengan automatik kita punya fitness akan kembali kepada zero lah. So bila kembali pada zero ni, kita akan makan masa lah sikit. Maksudnya kita akan bermula daripada awal balik kita punya proses selepas pada PKP. Kalau bagi saya lah, sebenarnya contoh kalau kita mengalami satu tekanan keadaan, bagi saya sebenarnya benda tu mungkin salah satu peluang kalau yang pandai ambil. Contoh dia pandai mengambil cabaran menjadi peluang. So dengan orang lain tengah lalai ataupun leka dengan PKP, dia orang tak mana fokus dia orang hilang, tapi yang pandai mengambil peluang, insya-Allah masa PKP ni dia orang punya performa akan lebih naik lah. Okey, so kita akan pergi apa yang dapat kita buat lah masa dalam PKP ni. Kalau ikutkan banyak jugalah benda-benda terhalang untuk kita melakukan latihan. Yang saya sebut tadi, kita punya tempat untuk bermain pun jadi limit 10 orang untuk satu tempat je. Tak kira besar ke dewan tu, jadi dalam satu tempat tu dibenarkan hanya 10 orang sahaja. So apa yang perlu kita boleh buat masa PKP ni, dalam pengetahuan saya dan suggestion saya adalah kita boleh fokus pada fitness lah ataupun fizikal. Kerana melalui fitness dan fizikal, kerana fizikal dan fitness ni antara 4 area yang paling cepat yang orang cakap cepat hilang lah. Macam teknik, insya-Allah dia takkan hilang, cuma kita memerlukan tuning je lah. Mungkin ambil masa dalam sebulan dia akan kembali balik. Cuma fitness ni dia akan cepat hilang dan agak
sakit juga kalau kita orang cakap bila hilang. Okey, untuk suggestion saya, kalau kita berada di masa PKP ni, sebaiknya kita tumpu kepada beberapa fitness lah yang boleh kita lakukan di rumah. Antara yang paling mudah kita boleh buat adalah kita fokus pada daya kardiovaskular lah, ataupun jantung. Kebiasaannya orang akan memahami training endurance kardiovaskular ni, kebanyakannya dia orang akan memahami dan benda tu tak salah pun. Kebiasaannya kita akan syurkan macam untuk jogging lah, tapi mungkin untuk keadaan sekarang ni agak orang cakap tidak memihak pada kita lah. Okey, kita kena faham satu benda, training endurance ataupun daya tahan kardiovaskular ni adalah untuk training otot-otot jantung sahaja. Maksudnya kita punya objektif. So tak semestinya kita kena jogging baru akan dapat. Tak juga. Dia banyak method ataupun panggil design training yang boleh membantu dalam mencapai objektif sebagai orang panggil untuk dapatkan endurance yang baiklah untuk daya tahan kardiovaskular. Okey, antara contoh yang boleh kita ambil adalah training berdesignkan circuit. Maksudnya kita boleh mencari beberapa aktiviti yang kita boleh masukkan ke dalam circuit tu, dan kita buat satu pusingan circuit melebihi daripada 3 minit lah, untuk dapat objektif daya tahan kardiovaskular, ataupun mudah kardio lah. Untuk mendapatkan kardio, kita memerlukan latihan yang lebih pada 3 minit. Macam contoh, kita orang cakap kita senaikan 4 aktiviti: pumping, sit up, hyperextension dan jumping jack. Contoh yang antara 4. Okey, kalau kita buat 1 minit, 1 minit, 1 minit, 1 minit, sudah 4 minit. So kira orang cakap dah mencapai objektif yang untuk kita dapatkan kardio. So kita akan boleh menggunakan 4 aktiviti ni untuk kita design sebagai circuit training. Macam contoh, kita buat pumping 1 minit, kita rehat 1 minit, lepas tu buat sit up 1 minit, rehat 1 minit, kita buat hyper extension 1 minit, kita rehat 1 minit, kita buat jumping jack 1 minit, lepas tu kita rehat 1 minit. Okey, 4 benda ni maknanya kalau kita kira satu dalam 7 minit satu pusingan. Okey, contoh kita rehat per set, kita buat rehat dalam 3 minit. Okey, 7 minit, 3 minit dah 10 minit. Kalau kita buat 3 pusingan, maknanya kita dah training dalam 30 minit lah. So benda tu akan mencapai objektif untuk kardio. Okay, saya tunjuk sedikit example macam mana kita nak buat circuit training. Okay. Letak atas. Okay. Sekarang kita boleh nampak kalau ikut daripada program training di dalam gambar ni, dia orang cakap menyediakan 5 aktiviti: jumping jack, high knee, burpee, line jump dan wall touch.
Secara mudahnya dia menggunakan 5 aktiviti dan membuat 2 kali pusingan. Okey, kita dapat tengok dia akan buat mungkin dia bermula daripada jumping jack, dia buat 30 saat, rehat, hari ni rehat 30 saat, burpee 30 saat, lepas tu rehat 30 saat, linjang 30 saat, lepas tu rehat, lepas tu wall tap 30 saat, lepas tu rehat. Okey, untuk circuit punya training kita boleh juga, maksudnya kita tak nak buat rehat per set. Kalau kita nak buat rehat per set pun tak ada masalah. Kita design dengan kesesuaian masing-masing lah. Jangan orang cakap overdoing ataupun overdose. Sebab bila kita overdose, kita akan membawa kepada injury dan tak membawa pada kebaikan lah. So circuit training ni kita boleh buat melalui banyak nisbah juga. 1:1, 1:1.5 ataupun 1:1.5. Tu design atas masing-masing punya keupayaan lah, supaya dia lebih efektif dan dapat mencapai objektif kita dan tidak orang cakap apa ni, tidak menurunlah prestasi. Ni untuk kita fokus pada cardio, kita boleh memakai circuit training lah. So saya tidak menyentuh lagi yang elemen-elemen lain kat dalam ni. Perbincangan itu insyaAllah kalau diberikan rezeki saya akan buat live secara lebih detail lah, cara buat dengan teknik tujuan. Kita akan masukkan strength training, power training. So ini adalah hanyalah untuk orang cakap demo ataupun design training untuk circuit training. Okey, mari kita try cuba cari video circuit training yang boleh kita tengok. Circuit training workout. Jangan mencari. Okay. November 11th is Poke Day. Say Poke and fill the city with smiles. Okay, ni salah satu video yang boleh. Let's go! Got a great circuit here today. If you want to set this up for your clients, I'm going to show you how we do it. So station 1's right here. Glide. Okay, kita dah tengok banyak aktiviti yang dia orang design. Mungkin saya tak pasti nama aktiviti ni. Ni salah satu aktiviti. So kita akan nampak dia orang menggunakan lunges, menggunakan dumbbell, salah satu aktiviti dalam design dia ni. So benda ni, aktiviti dalam ni tidak bermasalah mana-mana yang kita nak lakukan, cuma dia akan berlaku secara circuit. Maksudnya lepas kita buat lunges, kita buat squat, lepas buat squat kita mungkin buat pumping. Pada buat pumping kita akan buat plank, macam tu. Kalau ikutkan ni adalah design. So sangat sesuai untuk kita nak buat cardio punya program. So orang cakap tak ada masalah lah, walaupun dengan keadaan sekarang ni untuk cardio punya objektif tak ada masalah untuk kita buat di rumah. So cuma just design, duduk satu tempat pun tak apa.
Tak ada gerak-gerak, cuma yang ada pergerakan ni mungkin untuk membuatkan kita lebih orang cakap menarik lah, dan kita tak terasa sangat benda tu membosankan. So kita menggunakan space yang ada, so kita akan dapat objektif untuk kardio. Cuma kalau boleh menekankan teknik masa melakukan fizikal tu agak penting jugalah untuk mengelakkan daripada injury. So kita boleh tengok macam mana dia orang buat aktiviti circuit training dan design dia orang. Agak dia lebih memenatkan daripada jogging. Nanti saya terangkan kenapa dia lebih memenatkan, sebab dia melibatkan conditional training. Okey, ni sudah dia orang bawa kat luar pula. Okey, tu je untuk contoh di dalam video. Okey, semua dah lihat kan video tadi. Itu antara contoh yang boleh kita apply ataupun design lah untuk circuit training, untuk objektif kita dapat cardio. So space sebenarnya tidak masalah untuk circuit training. So kalau ada space yang sedikit pun tak ada masalah. Yang paling penting ada stopwatch lah, mana lepas buat kita set berapa masa. So kita akan mencapai objektif untuk cardio. Boleh tak aku ajar cara nak kekal fit dan cara untuk fit? Boleh nanti insyaAllah kalau ada masa live lain kita akan membicarakan topik ni lah. Kali ikutnya sekarang ni benda yang kita boleh guna pun macam persoalan daripada Sahabat Yusof ni, kita boleh juga menggunakan circuit training lah. Sebab circuit training ni satu orang cakap keadaan yang sangat metod yang sangat membantulah, sebab kita banyak boleh masukkan elemen fitness di dalam tu. Sebenarnya dalam badminton ni kita punya cardio kita pace dia agak tinggi untuk zaman sekarang dan perubahan masa dari satu masa ke satu masa. Macam contoh dulu mungkin permainan badminton lebih pada rally ataupun orang cakap endurance pace yang lebih rendah lah. Maksudnya bukan sekarang ni endurance tu tak penting, tapi endurance sekarang kita punya training lebih fokus dalam pace yang tinggi. Macam mana kita nak dapatkan pace yang tinggi? Sebenarnya kalau contoh seseorang tu sudah mampu untuk jogging dalam pace yang rendah, bagi saya dia sudah boleh melangkah ke satu step yang lain lah. Maksudnya meningkatkan satu pace yang lebih kualiti ataupun lebih tinggi. So kalau ikut kajian yang saya baca, sebenarnya kalau kita nak dapat endurance yang lebih cepat meningkat ataupun kadar yang lebih cepat adalah kita bermain secara circuit ataupun conditional training lah. Kita buat HIIT training, HIIT. Kita buat intensity punya training, dan dalam tu ada conditional training. Sebenarnya kenapa kalau contoh kita buat circuit training ataupun HIIT training, kita punya endurance akan lebih naik, lebih tinggi daripada kita slow jog untuk 1 jam. Ni adalah terbukti melalui kajian lah. Kita boleh cuba untuk menggunakan metod ni dan lebih efektif lah, sebab dari masa ke semasa ilmu dan teknologi akan berubah. So mostly yang negara-negara yang ada R&D, dia akan cuba mencari metod yang lebih baik untuk menaikkan prestasi pemain mereka lah.
So dekat rumah saya memang saja untuk buat circuit training, sebab kita boleh masukkan elemen cardio, kita boleh elemen strength, power dan macam-macam lah kita boleh masukkan benda. Kalau untuk badminton, training cardio yang macam mana lebih produktif? Kalau bagi saya, lebih baik kita kurangkan slow jog sebab intensity dia agak rendah dan endurance akan naik, ataupun cardio kita tak akan naik secara cepat lah. Yang sebaiknya kita menggunakan metod HIIT. Macam contoh, kita buat hyperextension ke 1 minit, lepas tu rest, lepas tu buat pumping, rest, lepas tu buat stajang, rest, lepas tu buat kangaroo jump. So orang cakap endurance ataupun daya tahan kita akan lebih naik, lebih cepat daripada kita slow jog lah. Untuk pace yang cardio paling tinggi adalah training bersertai fartlek lah. Kejap saya tunjuk macam mana fartlek. Ini adalah gambaran untuk fartlek. Saya besarkan sedikit. Ni dipanggil metod training fartlek untuk training cardio, daya tahan cardio lah. Ni antara pace yang paling tinggi. Untuk cardio punya training ataupun fartlek punya training yang pace paling tinggi ni adalah dia lebih kurang macam interval training juga. So kita perlukan masukkan 3 elemen lah. Pertama, jogging pace, running pace dan sprinting. Tapi kalau yang beginner baru-baru, kita boleh masukkan satu lagi adalah walking pace. Walking pace maksudnya kita jalan, kita sprint. So benda tu tak ada masalah kalau contoh kita nak design kita punya training. So ini adalah pace yang paling tinggi untuk cardio. So ni adalah metod yang paling efektif juga kalau kita orang cakap untuk naikkan cardio dengan lebih cepat. Fartlek ni kita boleh buat sama ada melalui jarak ataupun minit lah. Macam contoh hijau ni maknanya kita akan start jogging, daripada hijau kita akan bergerak sampai sini, dan biru adalah running pace, merah adalah sprinting. So kita akan bermain secara tuning ni lah. So benda ni kita boleh design dan benda ni akan menaikkan kita punya pace lagi tinggi lah. So untuk fartlek ni kita tak boleh nak buat dekat rumah, tapi saya ada satu idea untuk menggunakan fartlek punya design, mungkin membantu juga untuk naikkan cardio. Macam contoh kita lari setepak, maksudnya kita menggunakan pace yang di atas ni. So boleh jugalah untuk meningkatkan cardio melalui fartlek punya design, dan kita apply dekat space yang kecil, tapi kita tidak bergerak lah. Kita menggunakan keadaan yang cepat, kita menggunakan quick run. Quick run bermaksudnya kita lari setepak lah, mana kita control pace tu. So buat mungkin dalam buat 1 minit jogging pace, 1 minit running pace, 1 minit sprinting, lepas tu rest 1 minit, buat 5 set, dah 20 minit. So cardio punya objektif akan tercapai lah. Kenapa hari ni saya menekankan cardio dulu untuk PKP adalah sebabnya cardio antara fizikal yang paling mudah lah untuk kita hilang. Maksudnya stamina. Biasa orang dalam masyarakat menyebut stamina lah. Dia agak mudah untuk hilang
jika kita tidak melakukan apa-apa dalam masa 14 hari, so kita akan bermula daripada kosong balik. Nak build up daripada kosong balik tu akan makan masa sedikit, dan akan kita pun akan jadi agak frust lah kot. Bermula daripada awal melalui kesakitan balik. So ini adalah design yang boleh kita gunakan semasa PKP. Okay, kenapa saya memasuk saja untuk buat kardio dahulu? Pertama, disebabkan kita tidak mampu untuk membuat training lain lah jika kita punya kardio tidak mencukupi. Sebab kita kardio ni adalah training jantung, so dia adalah base untuk kita training ataupun basic. Maksudnya kalau orang tak ada kardio, mustahil dia mampu untuk training berjam-jam lah. So lebih baik maintainkan kardio. So yang orang cakap yang bekerja mungkin agak limit masa, boleh bagi dalam 3 kali seminggu ke masa PKP ni. Sebab mungkin malam dah tak boleh nak bermain dah, mana petang ke malam kita boleh cuba melakukan benda ni di rumah lah. Dalam 20 minit satu sesi pun dah cukup letih dah. Siapa boleh buat dalam 20 minit, 30 minit dah macam tak advance dah saya rasa. Okay, macam contoh, kalau atlet yang sekarang ni sekolah pun tak buka, so macam mana dia orang nak training? Takkan nak buat kardio hari-hari, pagi petang, pagi petang, pagi petang. So benda tu agak tidak menarik lah. Kalau saya training pun saya akan lagi cepat bosan. So kita boleh designkan dia punya training dan macam mana kita nak dapatkan kardio melalui training. Tapi kena tengok juga pada masa pemulihan. So jangan terlalu overdose melakukan, maknanya design dengan sempurna. So kita punya planning akan bawa ke hasil lah. Kalau tersalah design, kita akan bawa kepada negative feedback. Okay, secara mudahnya, sekejap saya cuba cari macam mana kita nak design training pagi dan petang punya training, tapi kita mampu buat selama 6 kali seminggu ataupun 6 hari seminggu dan 12 sesi. Okay, kita buka gambar ni. Sekejap, saya download dulu. Macam mana kita nak design cardio training supaya tidak membosankan? Tengok gambar ni. Gambar ni macam download sini. Kejap saya masukkan screen file tu. Setelah ni gambar ini adalah tak keluar kejap terkunci.
gambar badan manusia lah. Okey, kalau ikut je, kalau kita nak buat program ni, kebiasaannya kalau saya belah pada 3 bahagian lah. Bahagian lower body, abdomen dan upper body lah. So kita boleh buatkan secara bertukar-tukar supaya recovery sempat untuk lower body dan upper body serta abdomen lah. So macam contoh pagi Ahad kita fokus pada lower body punya program. So kita punya objektif cuma untuk mengekalkan cardio. So kita boleh buat bahagian kaki saja, kita ambil 5 aktiviti contoh squat, lunges, apa lagi, jumping jack, angle rujang, quick run. So kita boleh design mana 1 minit buat dalam 3 ataupun 4 pusingan sudah cukup untuk dapatkan cardio. So macam upper body, kita boleh design menggunakan dumbbell atau tidak menggunakan dumbbell pun tak ada masalah. Yang biasanya kita tengok orang adalah favorite kalau untuk upper body ni adalah pumping lah. So pumping ni menggunakanlah metod yang sesuai dengan kemampuan strength kita. Maknanya kalau tak mampu untuk pumping secara biasa, kita boleh pumping secara lutut di bawah lah. Ataupun kita pumping wall pumping, maksudnya kita tangan letak di bahagian dinding lah. Okay, untuk abdomen, ni kebiasaannya ramai orang tinggal training. Sebenarnya training abdomen ataupun core ni sangat penting lah, sebabnya training core ni adalah secara asas ni, core adalah pusat kita punya pusat graviti lah. Kalau pusat graviti kita tidak baik, maksudnya kita punya pergerakan akan jadi tidak kemas. Dia bahagian yang kecil saja tapi membawa kesan yang sangat besar. Macam core kita boleh buat training sit up crush, Rusia twist, leg, lepas tu head to toes. Banyaklah untuk abdomen ni ataupun hyperextension. Walaupun hyperextension tu fokus pada back, so kita boleh variasikan aktiviti supaya tidak cepat bosan, sebab hyperextension ini pun akan berkait dengan core lah. So kita boleh design lah, maksudnya hari Ahad kita buat pagi untuk lower body, petang kita buat upper, so pagi Senin kita buat core, lepas tu petang kita buat lower. So proses masa untuk recovery tu akan cukup lah. Bila cukup, kita akan lebih optimum lah kita punya perjalanan. So player ataupun diri kita tidak akan terlalu letih dan memerlukan rest yang lama yang akan melambatkan proses. Untuk tip bonus lah, kali ikutnya mungkin ramai yang tak tahu sebab kenapa kita perlukan program latihan yang berkala. Sebenarnya kalau ikut research adalah player ni akan bermulanya prestasi dia akan menaik adalah selepas pada fasa kita training letih. So kita perlukan 1 minggu ke atau 2 minggu, tengok atas individu lah. Maksudnya bila recovery sudah pulih, prestasi yang takkan naik lah. Bila kita berada di fasa yang memenatkan, memang kita punya prestasi agak turun sebab banyak benda yang kita guna, mungkin body tak sempat recovery, tenaga dah banyak hilang, so kita punya performa akan cepat naik lah. So kebiasaannya kalau untuk test cardio ni, kebiasaannya yang paling mudah kita buat test panggil beat test lah. Sebab beat test ni untuk mengira VO2 max. Macam contoh untuk berapa banyak oksigen di dalam jantung lah, maksudnya kemampuan jantung. Mungkin yang pernah buat beat test ataupun kita paksa buat beat test secara maksimum, dan kenapa esokkan kita rasa penat, sebab kita melakukan satu training yang
ataupun test yang intensity yang tinggi lah. Dia umpama macam fartlek, sebab kita dari level 1, 2, dia makin lama makin laju. So lepas 2-3 hari secara automatiknya, kalau semasa big test kita buat quality, dia akan naik lah kita punya tenaga kardio, daya tahan kardio tu. Memang agak membantu untuk atlet lah yang melakukan fitness test ni. So atlet pun boleh tahu tenaga kardio dia berada di takat mana lah, sama ada perlu improve atau tidak perlu improve. Okay, kalau ikutkan dekat rumah untuk latihan fitness tidak bermasalah lah, kecuali latihan berkaitan dengan kekuatan otot. Sebab latihan kekuatan otot ni memang kita perlu berada di dalam gym lah, sebab kita memerlukan alat-alat yang lebih berat untuk melatih otot lah. Untuk latihan otot ni kita ada dua. Pertama, kekuatan otot, dan yang kedua adalah daya tahan otot. So daya tahan otot ni kita boleh buat dengan weight yang rendah tapi dengan kuantiti yang banyak. Tapi untuk kekuatan otot ni memang kita perlukan ke gym lah, sebab gym antara tempat yang menyediakan alat-alat yang sesuai dengan kekuatan kita lah. So untuk buat dekat rumah tu bagi saya mungkin agak terhad, tapi yang berkemampuan untuk membeli alat tu mungkin tak ada masalah lah. So untuk bagi saya, untuk semasa PKP ni cuba fokus pada tenaga kardio dulu lah, jangan bagi hilang. Sebab bila bagi hilang, untuk kita catch up balik untuk training selepas PKPB ni akan jadi bermasalah. Sebab training kardio adalah base. So tak ada tenaga kardio, mustahil untuk kita melakukan aktiviti fitness lain ataupun aktiviti lain yang telah didesain dalam modul. So kena jaga dekat kardio dulu. So kalau yang dah orang cakap dah pandai design, dah tahu nak buat training fizikal lain, boleh orang cakap bertukar gantilah dalam pelan tu supaya tidak terasa bosan. Macam contoh, mungkin hari ni pagi kita buat daya tahan otot, petang buat agility, yang boleh juga macam tu. So design secara berkualiti dan berilmu lah, supaya injury pun tidak akan berlaku masa PKP. Dan pada minimum pun untuk PKP ni kita target untuk stabilkan ataupun maintainkan fitness saja, supaya lepas PKP kita boleh start balik proses training dan kita boleh naik balik lah, dan melalui training yang biasa dan program yang biasa. So mungkin prestasi kita akan naik. So untuk malam ni itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan daripada saya. Untuk tu saya buka sesi soal jawab lah dalam masa 5 minit je. Mana kalau tak ada soalan, saya akan tutup live ni lah. So saya buka lah, siapa-siapa yang ingin nak tanya boleh komen dan saya cuba jawab yang mana saya berkemampuan.
Macam mana cara yang paling mudah untuk stamina? Kalau dalam keadaan PKP baru bagi hamba, bagi saya lah, untuk memudahkan mengangkatkan stamina ni melalui circuit training lah. Sebab kita akan terhad pada tempat untuk berlatih, so mungkin space kita agak orang cakap terhad, so kita boleh buat secara circuit training ataupun HIIT. So kita akan dapat stamina ataupun cardio kita dapat maintain lah. Maksudnya buat dalam, kalau malas sangat maksudnya 3 aktiviti, 1 aktiviti 1 minit, lepas tu rehat 1 minit rehat 1 minit rehat, buat 3 pusingan dah cukup lah. Dan kalau ikut pada research, impact dia lagi besar lah kalau kita jogging daripada kita jogging. So tu antara cara yang paling mudah lah bagi saya. Itu sahaja daripada saya untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di hari yang lain. InsyaAllah saya akan bawa topik-topik yang lebih menarik lah. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.